Semasa saya merupakan seorang pelajar sekolah menengah, di sekolah saya terdahulu terdapat banyak pernyataan dan stiker yang menyatakan matikan lampu dan kipas jika meninggalkan kelas. Kenapa pihak sekolah melakukan perkara ini? Perkara ini dilakukan oleh pihak sekolah kerana pihak sekolah ingin mengelakkan berlakunya pembaziran tenaga elektrik. Tetapi, pernahkah kamu berfikir berapa banyak tenaga elektrik yang kita bazirkan jika kita tidak mematikan alat elektronik kita yang kita tidak gunakan? Dan apakah kaitan antara tenaga elektrik dan kuasa elektrik? Oleh itu, pastikan menonton video ini sehingga tamat untuk memahami kedua-dua topik ini. Baiklah, dalam video ini saya akan menerangkan dan membincangkan tentang konsep bagi tenaga elektrik dan juga konsep bagi kuasa elektrik. Oleh itu, pastikan menonton video ini sehingga tamat untuk memahami kedua-dua konsep ini dengan lebih mendalam. Dan dalam video ini juga seketika nanti saya akan menunjukkan cara pengiraan tentang bagi konsep tenaga elektrik dengan menggunakan alat elektronik di sekeliling kita, iaitu lampu siling. Baiklah, mari kita lihat konsep tenaga elektrik terlebih dahulu. Tenaga elektrik adalah hasil darab bagi beza keupayaan, arus dan juga massa. Sebagai contoh, jika kita menggunakan lampu, apa yang kita perlu ambil adalah beza keupayaan dan arus bagi lampu tersebut dan juga tempoh masa berapa lama lampu tersebut digunakan. Unit bagi tenaga elektrik adalah joules, tetapi yang kita sering gunakan di banyak alat elektronik adalah kilowatt jam. Saya akan menceritakan tentang perkara ini dengan lebih mendalam seketika nanti. Baiklah, mari kita pelajari tentang konsep bagi kuasa elektrik. Apa itu kuasa elektrik? Kuasa elektrik adalah hasil darab bagi beza keupayaan dan juga arus. Dan unit bagi kuasa elektrik adalah watt yang kita sering gunakan. Baiklah, untuk kuasa elektrik, kita juga boleh menerbitkan dua rumus baharu dengan menggunakan hukum Ohm. Dan dua rumus tersebut adalah kuasa elektrik sama dengan V kuasa 2 per R dan juga kuasa elektrik sama dengan I kuasa 2 darab R. Dan V yang dimaksudkan di sini adalah beza keupayaan dan I yang dimaksudkan di sini adalah arus elektrik. Baiklah, untuk menerbitkan dua formula bagi kuasa elektrik yang baru dengan menggunakan hukum Ohm, yang pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah menyatakan kedua-dua formula tersebut. Baiklah, untuk hukum Ohm, formula bagi hukum Ohm adalah V sama dengan IR, di mana V ialah beza keupayaan dan I adalah arus dan R adalah rintangan. Dan untuk formula bagi kuasa elektrik adalah P sama dengan VI. Dan jika kamu lihat di sini, kuasa elektrik mempunyai nilai bagi V dan I. Dan kita boleh ambil nilai V bagi hukum Ohm di sini dan menggantikan ke dalam sini. Dan kita akan dapat rumus baru, iaitu P sama dengan IR darab I. Dan kita akan mendapati rumus ini sebagai I kuasa 2 darab R. Ini adalah bagaimana kita dapat rumus bagi yang pertama. Dan untuk rumus yang kedua, kita akan menggantikan nilai bagi I pula. Dan untuk itu, apa yang pertama sekali kita perlu buat adalah kita perlu ubah rumus hukum Ohm ini menjadi I sama dengan V over R. Dan apabila kita sudah mendapat ini rumus bagi I, kita akan masukkan rumus ini ke rumus kuasa elektrik, iaitu V equal I. Dan kita akan dapati rumus tersebut akan menjadi bentuk V sama dengan V over R. Dan kita akan mendapati nilai tersebut akan menjadi V kuasa 2 over R. Ini adalah bagaimana kita menerbitkan dua formula baru dengan menggunakan hukum Ohm. Baiklah, untuk rumus yang pertama ini, iaitu P sama dengan V kuasa 2 per R, rumus ini digunakan untuk mengira rintangan suatu alat elektronik daripada kadar kuasanya apabila berfungsi secara optimum. Dan untuk yang rumus kedua ini pula, rumus ini digunakan untuk menghitung kuasa yang hilang dalam sistem pendawaian elektrik. Baiklah, kita telah mempelajari bagaimana untuk menerbitkan rumus kuasa elektrik yang baru dengan menggunakan hukum Ohm. Oleh itu, mari kita lihat bagaimana untuk mengira elektrik yang kita gunakan dengan menggunakan rumus-rumus ini dengan menggunakan alat-alat elektronik yang ada di sekeliling kita seperti lampu. Baiklah, saya akan tunjukkan. Jom.
Seperti yang kamu lihat di sini, ini adalah contoh alat elektronik bagi lampu yang saya gunakan di rumah saya. Dan di sini kita boleh lihat jumlah kuasa elektrik bagi lampu ini adalah 18 watt. Dan saya akan mengira berapa banyak tenaga yang digunakan oleh lampu ini jika kita menggunakan. Lampu yang saya gunakan di rumah ini mempunyai nilai kuasa elektrik sebanyak 18 watt. Mari kita lihat berapa banyak tenaga yang dibazirkan jika kita tidak mematikan lampu ini selama 12 jam. Baiklah, mari kita kira berapa tenaga elektrik yang kita bazirkan jika menggunakan lampu ini selama 12 jam. Yang kita sudah tahu, lampu ini mempunyai nilai kuasa sebanyak 18 watt. Dan kita akan menggunakan lampu ini selama 12 jam. Oleh itu, mengikut rumus tenaga elektrik yang kita pelajari sebelum ini, rumus tenaga elektrik adalah E sama dengan V I T. Dan rumus bagi kuasa pula adalah P sama dengan VI. Oleh itu, kita boleh menggantikan nilai VI di sini menjadi P. Kemudian kita akan mendapat rumus baru iaitu E sama dengan kuasa darab dengan tempoh masa. Oleh itu, kita boleh masukkan nilai kita iaitu E sama dengan 18 watt darab dengan 12 jam. Dan kita akan mendapat nilai tenaga elektrik kita sebanyak 216 watt jam. Ini adalah unit bagi tenaga kita. Oleh itu, 216 watt jam ini adalah jumlah tenaga yang kita bazirkan jika kita tidak mematikan lampu tersebut selama 12 jam. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk konsep kuasa elektrik dan juga konsep bagi tenaga elektrik. Saya harap kamu semua faham dan kamu boleh menjawab bagaimana untuk mencari nilai tenaga elektrik yang kita bazirkan ataupun nilai tenaga elektrik yang kita gunakan secara am dan juga nilai bagi kuasa elektrik bagi alat elektronik yang kita gunakan. Dan di sini saya ada satu lagi lampu yang mempunyai nilai kuasa sebanyak 13 watt dan saya mahu kamu kira berapa tenaga yang digunakan oleh lampu ini jika kita menggunakan lampu ini selama 1 minggu. Dan saya ingin kamu letakkan jawapan kamu di ruang komen di bawah dan saya akan lihat satu-satu dan akan perbetulkan jika kamu terdapat salah jawapan dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Terima kasih dan harap berjumpa lagi. Bye bye.